Sebenarnya apa yang kita perlu lalui dalam kehidupan ini adalah menikmatinya dengan rasa syukur kerana hidup itu indah. Kalau anda rasa hidup itu tidak berapa indah, tak payah nak hidup, tak payah nak jadi orang sangat. Kenal tak siapa yang duduk depan tu dengan dia punya topi dia, jaga putih dia. Dia seorang, itu seorang polis Raden Umawi, kenal tak? Ya. Dia adalah orang yang hebat dalam teater kanak-kanak. Benar. Dia penulis skrip dan mempersembahkan teater kanak-kanak banyak. Dan dia ada buku dia kat sini. Di sini tunjuk buku dia. Kak, kat sini satu buku kak. Ada sini. Buku dia dekat sana sama Dah lah tak pakai mic, dia jerit orang gila lah. Baik, ini dia. Salah satu tajuk buku dia adalah Bantal Busuk. Ni pemain puisi. Nampak tak gambar dia kat depan? Siapa tak depan tu? Dia orang Kelantan Jawa. Bantal busuk. Banyak mana ni dalam bantal busuk ni. Bantal tu busuk, tapi sebenarnya mimpi ini dia mampu menjanjikan sesuatu yang wangi untuk kita. Tapi jangan percaya mimpi sangat. Kadang kalau kita datang, sekarang ni kita rasa alam nyata kan. Datang kita punya alam nyata ni pun kita dalam mimpi, kita tak tahu. Mana mula? Keluar atau masuk? Mana yang mula-mula dia? Keluar atau masuk? Ini buku saya, tajuk dia Di Dalam-Dalam. Monolopong ada tak? Monolopong? Ada. Macam ni monolopong. Sebab Tak mahu kadang-kadang kita dengar lagu, kita kena dengar yang dengar, bukan sekadar dengar yang dengar. Faham? Okey. Yang botak, gambar botak ni, ini abang yang berumur 25 tahun tadi. Okey, ini adalah abang, siapa nama dia ni? Saya pun lupa nama dia. Inilah buku karangan Sani Sudin yang saya kenal dari tahun 2001. Dia kata dia nak bagi saya buku ni, sampai sekarang saya hanya mampu pegang. Jadi untuk saya ulas, sebab aku belum baca bang. Aku belum baca, jadi aku tak boleh nak ulas sangat. Cuma apa yang saya boleh ulas adalah orang yang ada di dalam ni dan penulisnya adalah ibarat simbol ular di dalamnya. Dia mampu untuk membelit minda kita supaya berfikir lebih progresif, lebih dalam. Nampak, aku puji kau ni, aku puji kau bang. Itu sebab ada di dalam-dalam. Ya, dia link nampak. Jadi adik kesini sikit dek, kamera tak nampak dek. Tudung-tudung hitam tu sini adik-adik. Hidup tegas sikit. Hidup ni sekali je, jangan malu-malu. Jangan bersembunyi. Hidup tidak perlu bersembunyi dek. Hidup kita perlu menempuh kenyataan-kenyataan yang ada di hadapan kita. Jangan lari dari masalah, kita tempuh masalah itu. Terima kasih kak. Okay, silakan duduk. Ini album Kopratasa dari sajak-sajak Jalaluddin Rumi. Iya. Sajak-sajak yang dilakukan oleh Kopratasa dari antologi Jalaluddin Rumi. Kenal siapa Jalaluddin Rumi? Aku pergi pasal lah, kau tak kenal, itu kau masalah aku. Jalaluddin Hasan dia kenal. Jadi boleh dek duduk, boleh berkenalan dengan kami. Kami ni yang ada di sini sebenarnya adalah insan-insan yang terlibat begitu lama dalam seni. Segala lumpur seni telah kami renangi dan telah melekat di badan kami. Okey, abang yang depan ni bukan jalan-jalan, dia adalah juru foto terkenal di Malaysia, Asia, dan juga kemungkinan akan diangkat di Cannes Film Festival di Perancis. Asia Pasifik. Asia Pasifik. Saya akan baca salah satu catatan saya dalam buku ni, dalam-dalam judulnya dalam 14. Jangan yang tadi tu Kita ini sama saja tidak bodoh, tidak pandai. Kita ini sama saja tidak bodoh, tidak pandai, tidak punya apa-apa. Dalam pandai ada bodoh yang tersembunyi, dalam bodoh ada pandai yang tersendiri. Sebab saya percaya setiap manusia mempunyai kesaktiannya yang tersendiri, anugerah daripada dia. Faham tak? Kan? Dan aku tertarik dengan satu ni. Selak punya selak, dia melekat satu benda yang ni memang sesuai untuk kehidupan kita, yang ditulis oleh saudara Sani Sudin. Dalam buku monolopong beliau ada gambar dia.
Aku pun tak tahu kenapa dia duduk mencangkung begini, banyak simbol mencangkung ni sebenarnya. Dari perut. Okey, dia kata walaupun aku telah lama berdiri di sini, tapi aku masih rasa ada yang tak kena. Aku masih bergelut dan akan terus bergelut selagi apa yang aku mahu cari tak ditemui atau aku terpaksa menunggu lagi. Menunggu apa? Kena tunggu. Berapa lama? 5 minit? 5 jam? Seminggu? Sebulan? Setahun? Atau tunggu saja sampai bila-bila? Pernah kena macam tu tak? Ini namanya kena sidai dengan, kalau kawan dengan kawan nak kita kena sidai dengan kawan, aku tunggu kau pergi mana dan tak sampai-sampai. Jadi itulah kehidupan kita. Ada kalanya sesuatu yang kita nantikan ni, yang telah dibayangkan kalau kita dapat indahnya hidup ini, tapi sebenarnya tunggu, hari pun siap. Rupa-rupanya hidup kita ni sebagai manusia tidak pernah siap. Ya, betul. Betul. Tadi dah makan, kita lagi makan lagi. Tadi kalau jalan dengan girlfriend pegang tangan, kita lagi pegang tangan lagi. Ya, ada satu peribahasa. Rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Faham tak? Ada kan? Biasa. Kalau dikaji balik, rumah tu bukan rumah yang rumah. Diri kita ini adalah rumah. Faham ke tak faham? Kalau tak faham, pergi pasar lah. Kan? Bodoh tak apa, tapi jangan bodoh lah, bodoh. Itu ayat-ayat saya dalam dialog mono saya. Ya, kadang-kadang itu sebab saya suka merayau. Merayau itu pada saya adalah ruang kuliah. Bagi orang macam saya, I got my own faculty. Faculty saya masih belajar sampai sekarang. Saya tak graduate. Saya dah graduate je. Saya di faculty of life engineering. Fakulti kejuruteraan hidup. Faham tak? Jangan angguk-angguk je. Faculty of Life Engineering, di mana saya lah Deputy Chancellor, Vice Chancellor, pensyarah dan anak muridnya. Itu sampai sekarang saya tidak graduate. Saya sekarang pula adalah merupakan pelajar yang masih lagi belajar di UKL, iaitu Universiti Kaki Lima. Di mana Kaki Lima ini sebenarnya menjanjikan bukan hanya 5, tetapi disiplin kehidupan. Dalam hidup kita sebagai Muslim, kita juga ada 5 perkara penting yang kena kita lakukan. Jadi itu yang saya lakukan. Untuk mengenal 5 ini, kita harus merayau macam Abang Sani Sudin. Cuma karakter dia merayau ni menakutkan sikit. Saya tenang-tenang. Beliau pula, bila tiap kali beliau berayau, beliau bukan hanya melihat objek, tapi beliau melihat batiniah. Batiniah dari segi bagaimana sesuatu itu diciptakan dengan begitu rupa. Kerana ada simbol-simbol tertentu untuk kita pelajari dalam diri kita. Berbahasa dalam sastra ni kadang-kadang bunyi dia kasar, tetapi jika tidak begitu bunyi dia, kita tidak akan dapat memahami perkara itu dengan lebih cantik, lebih indah. Contoh macam Abang sudah kata perkataan bodoh. Bodoh itu adalah macam mana kalau kita nak menggambarkan perkataan itu, orang itu kurang bijak atau sebagainya. Kita tahu kurang bijak tu, dia akan rasa syok. Aku masih lagi okey, belum bodoh lagi. Padahal kita nak maksudkan, kau bodoh. Sama macam bahasa Inggeris. Kalau orang cakap kita stupid, kita suka. Ya, stupid. Tak ada apa-apa je stupid. Tapi bila bodoh, kita marah. Maknanya di situlah letaknya kadang-kadang kita kena perbetulkan. Di mana diri kita, di mana foundation kita ataupun letaknya kita sama ada di dalam golongan-golongan yang bijak ataupun golongan yang bodoh. Golongan bijak adalah golongan yang mampu berfikir, bukan mahu berfikir. Mahu berfikir ni dia nak, lepas tu dia aku dah fikir dah, okey lah. Tapi mampu berfikir adalah berfikir hingga ke tahap kritis sesuatu itu, kritis. Macam adik belajar kan, takkan nak pandai separuh-separuh je. Nak memfahami matematik, tangent atau sebagainya, takkan nak faham separuh. Betul? Mesti nak faham hingga ke tahap jawapan yang muktamad kepada satu-satu soalan. Di situlah kita letakkan diri kita. Kalau dalam Islam benar, mahu berfikir.
Tapi sebenarnya dalam kehidupan adalah mampu berfikir. Kalau tak mampu berfikir, berarti jadi orang tu. Tanjung Rambutan tu tempat dia. Kalau tak mampu nak berfikir kan. Jadi silakan Abang. Apa beza manusia dengan orang? Saya tanya student, pelajar-pelajar yang hebat ni. Boleh bagi jawapan? Apa beza manusia dengan orang? Apa dia? Apa dia? Jangan dia aku bawa mic di sana siap kau kan. Cakap kuat sikit. Kuat, apa dia? Tak apa, aurat. Cakap slow pun tak apa boleh. Apa beza? Apa? Manusia dapat memberi manfaat pada orang lain. Kau ni mata telinga kau masuk. Pada saya, beza antara manusia dan orang adalah ejaannya. Tak, itulah sastra. Itulah bahasa sastra. Dengan pantas, sesuatu itu dapat lainkan suasananya. Macam suara sekarang ni, kami tak plan untuk duduk berbicara. Sebenarnya kami tak kisah pun kalau ada orang atau tak ada orang mendengar apa yang kami nak cakap. Tapi tanggungjawab kami macam saudari kata tadi kan, memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat kepada orang lain itu adalah yang terbaik. Itulah sebenarnya perbezaan sebenar manusia dan orang. Ilmu tu tak semestinya berada dalam bilik darjah ataupun ruang kuliah yang formal. Pada saya, kaki, macam dia cakap, kaki 5 itu yang kita merayau, itulah ruang. Kadang-kadang benda-benda datang. Banyakkan sajak-sajak yang saya tulis datang daripada saya duduk merenung kaki 5. Itu bila kadang-kadang bila duduk di kaki 5 tu kadang ada orang yang suka membaca surat khabar, buku Pada saya, pada aku lah. Bukan tak kasar aku bahasa sebenarnya sebut aku dengan dia juga. Boleh, tak kasar pula. Merenung, melihat dan mendengar itu pun membaca pada aku lah. Bukan kurang ajar, memang aku sampai sekarang kurang ajar. Sebab tu aku banyak kena belajar. Supaya ada kita kena tahu platform seni pada saya, pada aku, pada dia, kawan-kawan, bukan untuk jadi orang terkenal gelap-gelap, tidak. Platform seni adalah satu platform untuk saya, platform motivasi untuk membina peribadi. Bila peribadi bagus lah kan, nak pakai kod itu terpulang pada diri masing-masing lah. Dekat time ya, aku memang macam ni pada dulu. Comot, orang semua tahu kan. Kenapa kau tunjuk aku? Kau pun harus jadi macam aku. Kau kita nyanyi lah. Kita layan lah kita. Nyanyi. Ada yang nak nyanyi, boleh? Boleh. Macam saja. Alah, jangan kata aura-aura suara. Ini antara lagu yang kalau dipikir dia tak logik, Bulan bicara. Tapi kalau kita fikir dari segi dalaman dia, ada sesuatu yang bulan ingin sampaikan kepada kita manusia. Yes. Ya, bila cukup bulan penuh aja mesti dapat gaji. Itu dia antara petanda lah. Okay. Dia bunyi lagi. Si dolman bising yang kat dalam tu. Bulan sabit yang jatuh di perlantaran, bintang redup tanpa cahaya gelintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Kau pun tahu betapa pedih batinku, beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan, air mata terus jatuh
di sudut bibirmu tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah ulang bicara sendiri, biarlah kita kan menjadi saksi. Takkan kuulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Bang, kalau pernah berdiri boleh duduk bang, sudah bang. Tika tu memang kita buat santai-santai. Tadi kita nak pasang sampai ke ujung sana, tapi dia memang dah agak-agak lah bang. Jadi balik-balik sini. Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan kuulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan kuulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita